Okey, hari ni kembali lagi kita bersama Rasniaga Auto. Okey, nama saya Zezu. Hari ni punya video simple, tutorial yang simple. Kita nak tahu macam mana kita nak beli kereta online di Jepun. Okey, langkah dia amat mudah, straightforward. Okey, saya akan ajar macam mana kita nak beli kereta secara online dan memilih kereta yang terbaik buat anda. Jadi kalau you guys rasa you guys nak beli kereta bersama Rasniaga, jadi you guys kena tonton video ni untuk kita lihat betul-betul macam mana nak beli kereta secara online. Okey, kita dah boleh beli kereta secara online, bukan setakat kita beli barang di Lazada atau Shopee, kita juga dah boleh beli kereta secara online kerana kita telah melangkah setapak maju ke hadapan bersama negara-negara maju yang lain. Okey, pada satu hari nanti pembelian kereta secara online ni akan meluas, dan khususnya untuk mereka yang nak mencari kereta online ni, nak pilih spek, nak pilih color, nak pilih bajet, semuanya kita boleh tentukan dan kira sendiri macam mana kita nak beli kereta ataupun membuat calculation kita sendiri sebelum kita membeli kereta yang terbaik. Okey, tanpa berlengah masa, kita terus pergi kepada tutorial ini. Saya nak tunjuk you guys macam mana kita nak beli kereta online di Jepun. Pergi masuk dekat browser, lepas tu you guys type dekat sini Rasniaga. Okay, klik. Lepas tu you guys akan nampak Rasniaga dekat atas sini. You guys boleh klik di sini. Okay, baik. Lepas tu you guys akan dibawa masuk kepada laman website Rasniaga. Okay, kita sudah sampai ke laman website Rasniaga. Inilah muka depan dia. Beli kereta dan motor online. Okay, kereta ni semuanya adalah secara pre-order. Okey, kita tak menjual kereta ready stock, kita jual, kita beli import kereta ni online. Okey, jadi kepada mereka yang nak tahu macam mana import online ni, apa dia punya tax, apa dia punya lain-lain pengiraan lagi, jadi you guys boleh pergi dekat link di bawah video ni dan you guys boleh type form di situ dan saya akan entertain you guys pada masa yang akan datang. Okey, jadi bila dah sampai kepada website ni, you guys scroll je bawah dan you guys akan nampak direct online order. Okey, di sini adalah di mana direct online order ni adalah daripada segi ini. Okey, kalau kita tengok ini adalah market Jepun. Okey, jadi market Jepun dekat sini you guys ada satu market Jepun, ada lagi satu British market, UK market, ataupun yang ketiga adalah Australia market. Okay, you guys boleh beli kereta daripada ketiga-tiga country ni ikut nak spek mana, nak spek Australia ataupun nak spek UK ataupun nak spek Jepun. Okay, jadi you guys boleh tengok dan baca dekat sini apa dia punya Japan car dan boleh tahu apa benda yang, apa kereta yang kita boleh bawa masuk. Okey, itu yang paling penting. Kenapa ada 3 market? Kenapa kita tak boleh beli kereta Velfire dekat UK? Bukan tak boleh, boleh, tapi ada certain kriteria yang membuatkan bahawa kalau nak beli kereta Velfire adalah bagus di market Jepun kerana itu adalah market negara asal dia. Okey, jadi you guys kena tahu kereta apa. Macam contoh kereta Continental, macam kereta BMW ataupun kereta-kereta yang lain, you guys boleh, selain daripada Toyota, Honda semua market Jepun, you guys boleh pergi tengok dekat pun UK market di sini. Sama juga Australia, apa kereta di mana kereta selain daripada kereta Jepun. Okey, nanti perbahasan yang lanjut saya akan terangkan British market macam mana dia punya kereta dan Australia market macam mana dia punya kereta, dan lagi satu saya akan terangkan bahawa ada lagi satu market iaitu market South Africa.
market South Africa ni jarang-jarang orang beli, tetapi ada juga orang yang beli. Jadi nanti saya akan buka unlock satu negara untuk beli di South Africa. Jadi hari ni kita punya topik video, kita nak masuk dan kita nak beli kereta online di Jepun. Okey, jom kita pergi di Jepun sekarang ni. Masuk dekat sini. You guys akan nampak dekat sini, ini adalah market Jepun. Masuk dekat sini, tekan browse market. Okey, nampak dekat sini, terus order sekarang, pre-order sekarang. Kalau you guys tekan ni, pre-order sekarang ni, you guys akan dibawa kepada satu form di mana you guys kena masukkan nama, kereta, tahun, mileage, warna, untuk orang yang dah betul-betul nak confirm beli. Alright, sekarang kita masuk kepada browse market Jepun. Okay, you guys akan dibawa kepada satu laman website. Okay, kepada satu laman website iaitu yang diberi nama jpout.com. Okay, jadi bila dah masuk dekat sini, you guys akan nampak ada 4 pilihan. 1, 2, 3, 4. Car, one price, motorbike ataupun car lotto. Okay, 2 option ini kita tak akan pilih. Jadi kita akan pilih sama ada 2 ni. Okey, saya akan terangkan apa benda perbezaan 2 ni. Okey, kalau yang dekat dalam button car ni adalah untuk masuk kepada dalam bahagian bidding ataupun auction. Okey, jelas? Jadi segala kereta yang dekat dalam tombol car ni adalah kereta yang kita bid. Bermakna lebih murah daripada kereta yang dah sedia ada. Maksudnya sedia ada tu bukan masuk bidding lah, maksudnya kereta tu dah mesti kena beli terus. Jadi you guys tengok dekat sini one price, ini adalah kereta yang dah ada sedia ready. Maksudnya kereta yang dah ada harga yang ready. Okay, kalau you guys nak beli kereta, macam contoh dekat sini, kalau dia kata 4 juta yen, 4 juta yen. Jadi dia tak ada nego atas atau bawah. Tetapi berlainan dengan car, dalam bidang auction, you guys kena main bidding. Di mana satu proses yang kami akan lakukan untuk anda. Okay, jadi anda tak perlu nak buat, kami akan buatkan proses auction bidding ni untuk anda sehingga mendapat harga yang betul-betul padu, betul-betul cantik. Okey, jadi sekarang tanpa berlengah masa, jom masuk dekat dalam car ni. Alright, kita masuk dalam. Lepas tu kita akan nampak satu page yang macam ni, dia tulis auction dekat bahagian atas. Okey, jadi you guys akan nampak beberapa pilihan ni. Ini okey. Lagi satu saya nak terangkan, ini adalah selection auction date, iaitu auction date pada 31 Julai 27 Julai sehingga 31 Julai. Jadi you guys boleh nampak ada ruangan dekat sini di mana ini adalah nombor-nombor kereta pada auction hari tersebut 27. Hari ini adalah hari 28. Jadi hari 28 hari bulan adalah kereta sebanyak 21,573 buah kereta yang akan dibidding pada hari tersebut. Tak kisah, bukan termasuk Velfire saja, termasuk semua sekali, Velfire, Alphard dan segala kereta yang ada dekat dalam auction pada hari tersebut. Okey, jadi apakah yang kita nak buat sekarang ni? Kita hanya boleh pilih antara 5 market saja ataupun 5 hari pada market auction ni saja. Jadi kita terus tekan kepada select all dan tekan next. Okey, alright, bila you guys dah nampak dekat sini, dekat bahagian auction ni, carilah kereta apa yang you guys nak mahukan. Okey, jadi saya hari ni saya nak beli. Okey, saya nak mahu Toyota Velfire. Okey, pergi kepada Toyota sini, kita klik, okey, dan tekan butang next di bawah. Okey, jadi you guys akan nampak kereta banyak dekat sini kan. Dan cari kereta yang you guys nak. Alright, tadi saya cakap nak beli Velfire kan. Okey, saya rasa saya nak tukar plan lah. Saya tak nak beli Velfire, saya nak beli Alphard. Okey, tiba-tiba pula rasa nak tukar beli Alphard. Okey, sebab tengok Alphard macam Transformers. Alright, jadi kita pergi kat sini, kita nampak nombor ni. Okey, Alphard yang berada dekat dalam auction ni
adalah sebanyak 605 buah kereta. Tadi kita tengok 21,000 buah kereta kan. Jadi pada tarikh yang hari tu adalah kereta keseluruhan yang berada dalam market semasa, bukan setakat dekat sini je, mungkin ada dekat listing dekat tempat lain. Jadi mereka akan masukkan kereta-kereta tersebut di auction. Jadi pergi tekan dekat sini Alphard, lepas tu macam biasa tekan butang next dekat bawah. Alright, bila dah sampai dekat sini, you guys akan nampak ada satu search filter, di mana search filter ni yang you guys perlu kena tengok. Okay, you guys perlu kena tahu dekat sini macam mana kita nak pilih kereta yang boleh dibenarkan untuk bawa masuk. Alright, seperti yang you guys tahu, kereta recon ataupun kereta used car yang kita nak import ini kena harus berusia 60 bulan. Jadi kalau kereta tu tak berusia 60 bulan, kereta tu tak boleh nak dibawa masuk. Jadi you guys kena tahu 60 bulan tu adalah daripada tahun 1 hingga ke tahun 5. Jadi kereta yang berada pada usia 1 tahun hingga 5 tahun saja yang boleh kita bawa masuk. Jadi kalau atas daripada harga atas daripada tahun tersebut ataupun bawah daripada tahun tersebut tidak boleh bawa masuk. Okey. Alright, sekarang kita akan pergi dekat kita punya auction balik. Kita akan tengok kereta dia punya tahun. Jadi pergi dekat sini, cari tahun 2016 daripada 2016 dan ke 2020. Alright, yang lain tak perlu nak sentuh. 0 hingga 500 ni dia akan default. Jadi kita tekan submit. Alright, bila dah tekan submit, you guys akan nampak pelbagai kereta yang berada pada sini di antara tahun 2016 sehingga tahun 2020. Okey, jadi you guys boleh pilih kereta mana yang you guys nak. Macam saya, kalau saya dah tahu tahun tu saya nak beli, contohlah kanlah saya nak beli tahun 2018. Jadi saya akan masuk dekat sini, saya akan pergi kepada 2018 dan tekan submit. Alright, jadi bila dah tekan submit ni, you guys akan nampak kereta-kereta yang berada pada tahun 2018. You guys boleh pilih. Okay, you guys boleh pilih. Nampak ni ada bid ni. Okay, yang ada bid ni maksudnya kita dah boleh bid, kita dah boleh bidding. Jadi kita dah boleh bidding, dia akan masuk satu laman web page bidding lah, di mana nanti dia akan bawa kepada akaun yang telah diregisterkan di dalam JP Out ini. Alright, jadi pilih, katakanlah you guys nak ambil kereta 2018 2.5X. Okay, Toyota Alphard. Okay, Pearl, warna Pearl, saya suka warna Pearl, jadi terklik dekat kereta ni. Okay, you guys akan bawa masuk dekat dalam page kereta tersebut. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini tak banyak dia punya gambar. Jadi saya nak menunjukkan contoh, saya pergi back balik. Saya cari kereta lain. Okay, saya cari kereta lain. Tunggu. Tahun 2018 SC package. Okay, kita ambil yang inilah. SC package. Okay, ini tak boleh bidding. Jadi kalau dah betul-betul nak mencari kereta, kita akan pergi bidding pada masa yang akan datang lah. Alright, jadi oleh kerana sekarang tak boleh bidding, tak apa. Okay, bukan kita tak boleh bidding, nanti dia akan buka option bidding pada akan datang. Jadi kita tengok harga kereta yang kita dah boleh bid lah. Okay, katakanlah 2018 executive launch. Alright, okay, dan you guys tengok dekat harga dekat sini 3.8 juta yen. Okay, nanti kita akan convertkan ni. Alright, lepas tu kita tekan sini, katakanlah kereta ni, dan dia akan bawa satu page, di mana satu page ni adalah satu page
tentang butiran kereta yang akan dijual menerusi bidding tu. Jadi you guys boleh baca dekat sini dia punya details. Okay, auction grade bermula price dekat sini 3.8 juta yen, maksudnya start 3.8 juta yen. Jadi kita tak tahu 3.8 juta yen tu apa, kita pergi dekat yen to ringgit. Alright, lepas tu masukkan 380000. Okay, hari ni adalah harga kereta tersebut di dalam ringgit, 146,000 ringgit. Okay, ini hanya untuk kereta body itu saja yang bermula pada auction 3.8 million. Mungkin kita dah bidding, kita terkena pada harga 4.0. Okay, contoh. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, katakanlah kita bidding daripada 3.8 million ni, dia dah jadi 4 juta yen. Jadi kita masuk dekat sini 4 juta yen. Jadi harga dia adalah 154,000 ringgit. Ini adalah harga yang berada pada bidding ini. Jadi bila you guys tengok, you guys boleh tengok gambar kereta tersebut. Okay, tengok macam mana keadaan dia semua. Okay, dan ini adalah report kereta tersebut. Kalau you guys nampak dekat sini, dia ada tulis macam A1 dan A1 juga. Jadi kita nak tahu apa itu A1. Okey, yang ini adalah 4. Okey, 4.5. Yang ini adalah grade lah. Jadi grade kereta tu dan ini adalah transmisi dia punya gear automatic dia punya gear. Okay, jadi kita nak tahu apa ni A1. Jadi you guys jangan takut, you guys pergi dekat bawah ni, dia ada tunjuk click here how to read auction sheet. Okay, jadi tekan dekat sini, you guys akan bawa ke dalam satu PDF. Okay, PDF yang ni kita kena tengok apakah kereta itu cakap. Okay, jadi dia dekat sini, ini adalah auction grade, kereta grade berkenaan, iaitu kereta pada 4.5. Okay, kita akan pergi dekat sini, kita akan tengok auction grade 4.5. Okay, ini adalah kereta tersebut. Dia kata condition is very good, mileage around 10,000 km, few scratch and damage. Okay, ini adalah beberapa detail di dalam tu lah. Jadi kalau you guys tengok dekat sini, untuk kereta yang terbaik, saya suggestkan ambil kereta pada auction grade 3.5, 4, 4.5 dan ke atas macam ini. Jadi you guys kena tahu auction grade, kalau semakin nombor auction dia tinggi, maksudnya harga kereta tu akan menjadi mahal. Jadi kalau you guys pergi tengok dekat bawah ni, R ni adalah yang kereta yang paling teruk. Alright, kereta yang paling teruk iaitu car with a repair history. Okay, kalau yang ada yang 3 bintang ni, ini adalah damage car. Jadi you guys perlu tahu, takkan you guys nak beli kereta yang dah damage, betul tak? Jadi you guys nak guna lama kereta ni, jadi carilah condition yang elok, carilah grade-grade yang mampu sesuai dengan bajet anda. Jadi katakanlah kereta tu, alhamdulillah, syukur pada Allah, saya mampu beli. Jadi saya setuju dengan kereta ini sebanyak 4.5 grade. Alright, kita scroll bawah lagi, you guys boleh tengok ini adalah dia punya quality standard, dan ini adalah meaning yang simbol tadi, iaitu meaning dekat dalam A. Okay, ada U, ada WP, ada S, ada C, ada XX. Okay, dekat sini you guys boleh tengok, kita tadi tengok adalah A1. Apa itu A1? Jadi dia cakap scratch of around 10 cm, light scratch. Maksudnya ada sedikit kesan cala dalam sepanjang 10 cm saja. Okay, jadi dia punya scratch tu ringan saja ataupun light saja. Okay, jadi scratch tu kita tak perlu risau. Itu adalah kita namakan recon.
ataupun macam lebih example kita panggil kata refurbish. Mungkin refurbish kita clean balik macam tu. Ada setengah orang kata refurbish, ada setengah orang kata kita recon. Tapi dia tetap used car. Alright, jadi bila dekat dalam Let's Crash ni tak apa, sebab kita bila dah sampai dekat dalam Malaysia, kita akan perbetulkan balik, percantikkan balik kereta tu, make up kereta tu balik. Okay, kita bawa hantar kedai repair dan sebagainya lah. Kita akan pastikan kereta yang you guys dapat tu selepas dah dibikin semula adalah kereta yang terbaik. Okay, tetapi interior masih utuh dekat dalam tu, masih kekal. Alright, ini adalah scratch. Kalau dia kata U, nak tengok U apa? U1. U tu adalah kemat ataupun dent. Alright, jadi kalau you guys pergi dekat sini ada WP, repair mark. Repair mark ni orang kata kesan kerja-kerja nak repair, mungkin baiki kereta tu daripada segi kesan-kesan kemat dan sebagainya, tetapi ada tanda. Okay, kalau you guys nampak S dekat sini, itu you guys kena tengok hati-hati sebab dia ada karat. Okay, rust. Alright, sekarang kita dah habis tadi dekat bahagian sini, inspection ni. Jadi kita pergi dekat kereta tersebut. Okay, alright. Bila you guys dah nampak sini, you guys dah puas hati, you guys dah tahu kereta ni okay. Year pun tahun 2018, bagus. Okay, executive launch. Okay, jadi harga pun you guys dah tahu, harga body. Okay, harga body saja, bukan harga on the road. Okay, harga on the road itu termasuk daripada harga insurans, road tax dan sebagainya lah, daripada cost shipping, freight, custom, levy, MITI dan sebagainya lah. Belum lagi kita masukkan dekat dalam ni. Jadi itu adalah tugas seterusnya. Okay, tugas apa yang anda buat sekarang adalah pergi dekat link ni. Okay, pergi dekat link ni dan copy. Lepas itu masukkan sahaja link ni ke dalam description, ke dalam description yang dekat dalam bawah video ni. Jadi you guys masuk dekat situ, nanti you guys akan dibawa ke dalam customer service. Okay, customer service tu akan entertain tuan punya inquiry dan you guys akan dibawa masuk ke dalam WhatsApp. Jadi bila dah masuk dalam WhatsApp, dah isi form tersebut yang ada dekat link description dekat bawah video ni. Jadi you guys masukkan link yang website yang atas ini. Okay, website yang atas ini di sini. Alright. Okay, hantarkan kepada kita untuk kita semak berapa harga dia yang sebenarnya. Jadi bila kita bagi harga selepas itu, harga tu tak termasuk road tax, insurans lah, itu kira lain lah. Okay, sebab part kita kena tahu harga kereta ini sahaja. Okay, selepas dah dibawa masuk ke dalam Malaysia. Jadi itu saja guys untuk hari ini. Okay, next time kita akan bincang macam mana kita nak beli kereta dekat dalam negara UK ataupun Australia ataupun South Africa. Jadi nanti saya akan buat lagi video susulan tentang ini, tutorial. Jadi you guys boleh tahu macam mana you guys nak beli kereta selain daripada Jepun, kereta UK, Continental, BMW, Mercedes. Okay, jadi kereta-kereta yang macam tu you guys boleh masuk ke dalam laman website UK ataupun Australia. Tetapi saya sarankan kalau nak beli kereta macam tu, pergi masuk dalam website UK lah, kerana banyak pilihan dan speknya, kerana itu adalah negara-negara selain daripada Jepun yang akan buat kereta tersebut. Alright, sampai di sini saja. Okay, kita akan tamatkan kita punya video. Okay, jangan lupa untuk kalau you guys dah ready, PM dengan tekan klik WhatsApp dekat bawah video ni, dan you guys akan dibawa ke dalam satu form sebelum pergi kepada customer service melalui WhatsApp, dan customer service tu akan reply you punya message, dan akan kita akan tahulah macam mana berapa harga kereta ni untuk suruh diorang mereka kira bersama dengan cukai dan sebagainya. Okey, baik. Salam hormat daripada saya, Tuan Zezu. Assalamualaikum.